Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Adika Shelf Life, di mana saya akan membencentik sisi-sisi lain buku kegemaran anda. Dan setelah setelah 4 bulan saya menyepi kerana terikat dengan pelbagai komitmen dan kadang-kadang dan ada setengah masa saya berada dalam keadaan mental breakdown or nervous. Akhirnya saya berjaya mengumpulkan semangat untuk kembali berbooktube bersama anda semua. So I'm back for everyone who waiting for my videos. I'm here. I'm glad here to say that I'm back. Okay, untuk edisi kali ini saya akan membuat resensi mengenai satu buku yang pada saya buku ni agak legend dalam dunia puisi di Malaysia, dalam scene puisi di Malaysia. So buku yang menjadi pilihan saya adalah buku ini. Ya, itu dia. Sajak Saleh, Poems Sacred and Profane. Buku ni ditulis oleh Gemulah Saleh bin Junaid. Mungkin ada di antara anda yang mengenali Saleh bin Junaid. Tapi buat pembaca baru yang ingin menyelami dunia puisi dan mungkin tak mengenali siapa Saleh bin Junaid, saya perkenalkan sedikit biodata beliau. Beliau lahir pada 4 Julai 1941 di Melaka. Dan setelah menamatkan persekolahan beliau di Sekolah Tinggi Melaka, High School Melaka, beliau dihantar belajar ke Australia melalui sebuah program beasiswa rancangan Colombo, iaitu sebuah pertubuhan negara-negara hemisfera selatan atau Western Hemisphere. Sekembalinya beliau dari Australia, beliau menjadi pensyarah di Universiti Melaya selama 10 tahun dari 1973 sehingga 1980, sebelum beliau bersara pada tahun 1983. Dan kemudiannya beliau menulis puisi dan menulis kolom di akhbar The New Straits Times. Mana kolom ni agak popular. Beliau pernah tampil dalam beberapa filem, antaranya filem Amok, dan yang paling saya ingat adalah filem The Big Durian. The Big Durian adalah sebuah filem pendek karya saudara Amir Muhammad yang pada hari ini kita kenali sebagai CEO buku fiksi. Tapi sebelum beliau menjadi CEO buku fiksi, beliau adalah seorang pengarah dan penerbit filem indie. Dan antara karya beliau adalah The Big Durian, dan dalam filem tu beliau menampilkan Saleh bin Junaid, arwah Saleh bin Junaid. Filem tersebut adalah mengenai peristiwa Amok Private Adam pada 19 Oktober tahun 87. Yang sehingga kini kalau anda tanya orang-orang tua mengenai apa yang sebenarnya berlaku pada malam 19 Oktober, peristiwa Amok Private Adam tu, mungkin korang boleh tanyalah. Macam saya pernah tanya arwah atuk saya tentang apa yang berlaku pada malam tu, dan saya masih ingat lagi apa yang cerita. Saya mengenali SBJ, Gemulah SBJ dalam subjek bahasa ketika saya di tingkatan 4 tahun 2011. Ketika itu, kalau tak silap, untuk subjek bahasa Inggeris saya ada belajar satu puisi tu asalnya dalam bahasa Melayu. Tajuk dia, tak silap saya, Dalam Bencana, karya Latif Muhyiddin. Saya belajar sajak tu dalam bahasa Inggeris dengan tajuk In the Midst of Hardship, diterjemahkan oleh Saleh bin Junaid. Masa tu saya hanya kenal nama saja. Saya tak kenal siapa dia Saleh bin Junaid. Saya hanya kenal nama je. Dan 11 tahun kemudian saya diperkenalkan oleh Saleh bin Junaid ni diperkenalkan kepada saya oleh orang-orang yang agak rapat dengannya, antaranya saudara Amir Muhammad sendiri, CEO buku fiksi, dan juga antara
antara anak murid beliau lah, saudara Jack Malik, seorang pemuisi terkenal, seorang penyajak terkenal. Saleh bin Junaid meninggal dunia akibat kegagalan jantung pada 29 Oktober 2020 di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM PJ, dan jenazah beliau dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam USJ 22 Subang. Jadi kepada sesiapa yang berkelapangan, anda bolehlah ziarah kubur beliau di sana, di USJ 22. Dan pada hari ini 29 Oktober, ini adalah ulang tahun kedua kematian beliau. Jadi video ini saya dedikasikan sepenuhnya kepada beliau dan semua peminat-peminat beliau. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin terus kepada kepada topik utama kita, itu resensi buku Sajak-Sajak Saleh ni. Ini sebenarnya Sajak-Sajak Saleh ni merupakan buku puisi pertama beliau, dan cetakan pertamanya adalah pada tahun 1987, dan kalau tak silap oleh Text Publishing, Text Publishing pada tahun 1987. Cetakan kali kedua oleh Pustaka Cipta 2002, dan dicetak semula kali ketiga pada tahun 2008 oleh Silverfish Books. Jadi kalau anda tanya saya, ini adalah cetakan semula oleh Fiksi Retro. Fiksi Retro adalah salah satu cap dagang di bawah Buku Fiksi yang menerbitkan semula buku-buku lama. Sebelum ni mereka pernah terbit buku yang nakal-nakal, koleksi puisi dan cerpen karya sastrawan negara Usman Awang, Hikayat Raja Babi karya Usop Abdul Kadir, dan mereka juga pernah menerbitkan semula skrip filem, salah satu filem P. Ramlee yang dilupakan orang, iaitu Si Tora Harimau Jadian. Mereka terbitkan semula skrip filem tersebut dalam bentuk novel. Namun tiga buku ni mereka dah tak terbitkan, dan kalau anda cari buku ni di Shopee, harganya agak mahal sebab buku ni jadi buku rare. Jadi buku ni pun kemungkinan besar akan jadi buku rare, sebab saudara Amir kata pada saya pada majlis peluncuran buku ni di Tokosu pada 8 Oktober, dia kata buku ni pun akan jadi buku rare sebab kami tak akan cetak banyak. So korang kena dapatkan buku ni sebelum di kedai fiksi, sama ada di Sambil Putra Mall atau di Setia Alam, sebelum kehabisan stok lah. Selain buku Sajak-Sajak Saleh, Gemuluh SPJ pernah terbitkan buku sajak lain, antaranya Amor of Mat Solo, Adam's Dream and Nothing is Sacred. Dan buku-buku ni kalau tak silap saya masih dijual. Mungkin ada yang jual dengan harga yang agak tinggi sebab tiga buku ni masih lagi berstatus buku nadir, so susah nak cari. Ni saya beli dengan harga RM25 di Tokosu. Saya tak tahu ada berapa ringgit di toko buku fiksi. Jadi jika kalau korang baca Sajak-Sajak Saleh tanpa mengenal sebenar-benarnya peribadi beliau, mungkin korang akan kata, kan, contoh kalau korang buka 2-3 buku surat pertama dengan baca sajak dia, tiba-tiba korang akan mencebik macam mungkin korang akan rasa macam mencebik sinis. I was like, biar betul sajak ke ni? Korang macam ya betul. Dalam prakata buku ni, dalam buku ni, dalam bahagian prakata ini tulis oleh saudara Jack Malik, dia kata SBJ pernah dikritik oleh seorang sastrawan negara, iaitu Profesor Dr. Muhammad Haji Saleh, kerana pada beliau sajaknya agak melampau. Ya, sajaknya agak melampau, tapi
Macam itulah manusia, suka kita terlalu cepat jatuh hukum sebelum kita kenal siapa betul-betul peribadi dia. Jadi kalau korang baca sajak-sajak Saleh tanpa mengenal peribadi beliau, rasanya saya rasa mungkin korang akan macam mencebik sinis dan mungkin akan geleng kepala sambil berkata dalam hati, ini sajak ke? Korang akan macam tertanya-tanya. Tapi itulah sebenarnya gaya sajak Saleh, sajak-sajak Saleh, gaya beliau. Dan satu lagi fakta yang mungkin agak menarik untuk dikongsikan, buku ni hanya pada cetakan pertama hanya terbit sebanyak 400 naskah saja. Mungkin korang akan tertanya, kenapa 400 buah saja? Saya tanya soalan yang sama kepada saudara Amir Muhammad ketika peluncuran. Dia kata buku ni terbit tahun 87. Tahun 80-an siapa yang baca puisi? I was like, ya, betul, memang betul. Sebab kalau anda tengok dunia puisi Malaysia sekarang ini, tahun 2022, tidaklah sepopular tahun dekad-dekad 80-an, 90-an. Masa tu kalau anda tulis puisi, lepas tu terbit jadi buku macam ni dan anda jual dekat orang, takkan ada siapa beli. Tapi kalau kita tengok sekarang ini, mengambil pengalaman saya dari PBA KL, banyak sekarang kita dah ada banyak penerbit yang mula menerbitkan buku puisi. Antaranya kita ada Caterpillar, kita ada Projek Rabak, kita ada Rumah Ripta dan beberapa nama lagi yang terlalu banyak sehingga mungkin tak dapat saya nak senaraikan satu persatu. Dunia buku puisi sekarang makin rancak. Dia tak seperti dulu. Dulu kalau anda tulis buku puisi dan terbit, tak ada siapa yang nak beli, takkan laku. Tapi sekarang ni mungkin kalau anda tulis satu puisi mungkin kalau anda tulis satu puisi dan terbitkannya, post dekat social media, mungkin orang akan approach anda dan mungkin akan minta anda kalau nak tulis buku puisi lagi. Sekarang penerbit dah banyak. Dulu macam tak ada orang. So saya rasa pada waktu sekarang ni, ini adalah waktu yang tepat bagi buku fiksi retro untuk menerbitkan semula sajak-sajak Saleh, kerana kita dapat lihat bagaimana sekarang ni ketertarikan dunia scene buku Malaysia dengan buku puisi. Saya sendiri macam, kalau anda tanya saya adalah penggemar buku puisi. Di rak saya ada satu rak, saya ada satu bahagian khas hanya untuk buku puisi, dan jika saya memberi hadiah kepada orang, buku yang akan terlintas dalam fikiran saya adalah buku puisi. Ya, saya memang suka baca buku puisi, tak kisahlah buku mana pun. Dan bila kali pertama saya membaca sajak-sajak Saleh, ia cukup membuatkan saya terhumban ke ambang apokalips. Sebab sajak-sajak Saleh yang tulis oleh Gemula SBJ memang sangat-sangat mind blown, tuan-tuan dan puan. Mungkin bahasanya sedikit kesat dan agak lucah, sebab tajuk buku ni Poems Sacred and Profane. Profane dalam bahasa Inggeris adalah carut, menyumpah seranah. Profanity, carutan. Tapi itu gaya Gemulah SBJ. Beliau ni bukan yang seorang yang boleh dicuba-cuba. Memang itu gaya dia, memang itu style dia. Dia tak ikut style luar negara atau style Malaysia, dia ikut style Saleh. Ya. Dan kadang-kadang dalam sajak-sajak Saleh ni, kebanyakan sajaknya adalah sajak yang berbentuk kritikan kepada dirinya sendiri. Dan pada saya itu adalah satu benda yang bagus, sebab walaupun Gemula SBJ tulis sajak untuk kritik diri dia, kadang-kadang sebenarnya sajak tu kritik diri dia sendiri sebenarnya. But then
Kalau bila kita baca, kita akan kata dalam hati, this is somehow somewhat relatable. Sebab ya, Saleh Gemulah SBJ melampiaskan kritik sosialnya dalam bentuk puisi. Mungkin ada orang kalau kalau ada kritikan sosial, dia tulis artikel berjela, atau dia mungkin tulis berbau kritikan dekat Facebook, dekat Twitter, dekat Instagram tentang isu semasa. Tapi zaman buku ni terbit, SBJ dia mengolah kritik sosial, dia menulis kritik sosial dan mengolahnya dalam bentuk puisi. So bila kita baca puisi dia dan kaitkan dengan keadaan sekarang, it's somehow somewhat relatable. Buku ni terdapat, saya sebenarnya tak kira berapa sajak dalam ni. Mungkin ada 40 atau 50. Kebanyakannya ditulis dalam bahasa Melayu. Majoriti ditulis dalam bahasa Melayu, dan terdapat beberapa sajak yang ditulis dalam bahasa Inggeris. Sesuai dengan diri beliau sebenarnya, Saleh bin Johnit. Sebab beliau berkelulusan, bidang beliau adalah bidang sastra Inggeris. Dan percaya atau tidak, satu lagi fakta tentang SBJ, beliau adalah orang pertama yang menentang dasar kebudayaan kebangsaan pada tahun 1971. Ya, pada tahun 1971, kerajaan ketika itu dipimpin oleh Tun Razak PM ketika itu memperkenalkan dasar kebudayaan kebangsaan, yang antara lain mengetengahkan pembudayaan bahasa Melayu. Tapi arwah SBJ, beliau antara orang yang menentang dasar kebudayaan kebangsaan, kerana beliau percaya karya tempatan dalam bahasa Inggeris patut diberi ruang dan platform untuk berkembang di Malaysia. Tak adalah kita macam bagus, bagus dasar kebudayaan kebangsaan sebab kita nak memantapkan bahasa Melayu, tapi pada masa yang sama, kita pada fikiran Gemulah SBJ, kita tak perlu pinggirkan karya-karya Inggeris tempatan yang pada dia ada nilai, ada value dia, dan dia ada tulis, dia memanifestasikannya dalam sajak, dalam buku ni. Ada beberapa sajak yang ditulis beliau dalam bahasa Inggeris, dan ada di antaranya kegemaran saya. Jadi setidaknya saya tak nak main sentimen, sebab mungkin ada di antara korang, antara penonton yang tidak mengenali Saleh bin Johnit. Tapi kalau anda tanya saya apa perasaan saya bila saya baca buku ni, saya akan kata saya memang suka baca buku sajak ni. Sajak-sajak SBJ kena dengan saya. Dia memang macam kena dengan saya, kena dengan kita semua. Ya. Jadi saya pun tak nak resensi banyak sebenarnya, sebab yelah, mungkin sajak dia agak lucah, tapi agak lucah pada standard kita sekarang. Tapi itulah kepribadian sebenar Gemulah Saleh bin Johnit. Ramai yang perkatakan, malah tak kurang yang mengatakan bahawa Gemulah SBJ adalah bad boy dunia sastra tanah air. Dalam prakata yang ditulis oleh saudara Jack Malik, dia kata ramai yang akan cakap bahawa Saleh Gemulah SBJ adalah bad boy dunia sastra tanah air. Sebenarnya ya, memang betul. Dia macam berjumpa dengan hang jebat masa hari cuti dia, kata Datuk Lat. Tapi saya percaya Saleh lebih daripada sebarang label yang kita berikan padanya. Budaya ni dikata-kata sendiri, bukan gaya orang putih, bukan gaya Malaysia. Dan saya percaya, saya mengulang semula kata-kata prakata yang diberikan oleh saudara Jack Malik dalam edisi terbitan ni.
Saya percaya walau terhad manapun karyanya perlu dibaca semula dengan lebih kritis dan terbuka. Dan apa yang saya maksudkan terbuka adalah kita yang membukakan diri sendiri kepada lukanya, pada trauma bukan yang saling tinggalkan tetapi yang tertinggal dalam dirinya. So, ya, mungkin dulu tahun 80-an kritikannya agak berbeza. Sekarang ni dah tahun 2022 di mana era kita lebih terbuka dengan dalam berpendapat. Jadi saya bersetuju dengan saudara Jack Malik dalam prakata buku ni. Kita perlu dibaca semula, karyanya perlu kita baca semula dengan agak lebih kritis dan terbuka. Jadi untuk peminat, so kepada peminat, kepada penonton setia saya dan juga kepada penonton setia BookTube Malaysia, saya belanja anda beberapa sajak yang saya rasa ini adalah sajak kegemaran saya. Kalau anda tanya saya sajak-sajak yang menjadi kegemaran saya dalam sajak-sajak Saleh, kalau sajak dalam bahasa Melayu, sajak yang menjadi kegemaran saya ada 4 kalau tak silap. Ada 4. Yang pertama sajak Endgame. Ya, tajuk bahasa Inggeris tapi sajak ni lah bahasa Melayu, Endgame. Sajak Endgame sebenarnya merupakan lebih kepada ratapan jiwa Saleh bila anak beliau, salah seorang anak beliau meninggal dunia pada dalam satu kemalangan kereta. Dan sajak ni telah dibacakan semula oleh saudara Jack Malik ketika peluncuran semula buku ni pada 8 Oktober yang lalu. Anda boleh tengok video penuh dia baca sajak ni di saluran di Facebook Bilik Penyair. Sana ada video penuh dia baca sajak ni. Dan saya ada di depan dia. Masa dia baca sajak ni. Saya duduk betul-betul depan dia. Tak jauh pun jarak kami. Bila dia baca sajak Endgame ni, memang menyengat kalbu saya. Dan orang di sebelah saya menangis. Bila Jack Malik membaca sajak ni. So kita dapat rasa bagaimana sajak ni betul-betul dapat menyengat jiwa kita. Namun mungkin saya takkan baca Endgame sebab saya tidak sehebat saudara Jack Malik bila baca puisi ni. Tapi tapi dalam buku ni ada satu puisi yang menarik perhatian saya. Tajuk dia Rentak Haram Jadah. Ada satu perenggan ni yang saya rasa somewhat relatable dengan itu. Ada satu bait. Ada satu perenggan dalam sajak ni. Sebenarnya sajak Rentak Haram Jadah ni agak panjang, tapi saya bacakan satu perenggan daripadanya. Saya berikan pada anda sebagai gist sajak Rentak Haram Jadah ni. Rentak Haram Jadah atau Four Prominent So and So masuk Melayu. Bak kata saudara Bertolt Brecht, makan dulu, moral kemudian. Mungkin saya takkan baca satu perenggan, saya baca satu sajak je lah. Saya bagi anda satu sajak terus. Aku pejuang bangsa di negara pembangunan, bukti keutuhan darah keturunan. Jika anak Casanova kaki mengongkek, dan anak wakil rakyat pandai merepek, dan tauke dan jutawan semuanya berjaya kerana bakat yang diwarisi dari benih kaya. Statusku dalam masyarakat kerana bapa aku, benihnya baik, benih Bumi Putera maju. Bapa aku seorang bangsawan berminat seni. Di kelab malam Kuala Lumpur, suka sangat dia menari. Hebat dengan betina dari segala suku. Jogetnya berputar belit, hasilnya aku. Kepada bapa dan emak aku terhutang jasa.
kerana aku seorang jutawan Bumiputera. Oh, mak bapak kami terlupa ijak kabul. Oh, mak bapak kami terlupa kahwin. Chan Mali Chan terlupa kahwin. Oh, mak bapak kami besar berjasa. Pusaka mereka luar biasa. Tegak dan tegas tak tahu segan. Sentiasa dikibar demi pembangunan. Chan Mali Chan demi pembangunan. Menteri, MP, pengarah dan ahli baba. Kami berempat anak haram jadah. Chan Mali Chan, anak haram jadah. Jit, jit semut. Siapa sakit naik atas. Jit, jit semut. Siapa sakit naik atas. Di Batang Pejuntai, di Kampung Seronok, seorang petani mempunyai pondok. Anaknya cantik, sopan, lemah lembut. Hatinya murah sekali, kerap kali besar perut. Dagang berbagai bangsa, kerap sibuk di bangsal. Datang pilihan raya, bangsal diborong Parti Nasional. Kerana jasanya banyak kepada manusia, dia dikurniakan aku bakal pejuang bangsa. Apabila emak muram, aku sentiasa sedia. Membuat dia senyum menanya siapa bapanya. Mak aku sangat pandai, bibirnya sentiasa merkah. Lakinya sendiri tak syak aku haram jadah. Moral mak dan moral bapa aku jadikan petua. Itu sebabnya aku sekarang pengarah Bank Melayu Raya. Jit, jit semut, siapa sakit naik atas. Jit, jit semut, siapa sakit naik atas. Di Taman Bahagia, di Tanjung Rambutan, arwah bapa aku bertakhta sebagai sultan. Yang lain di sana kerana otak tak betul. Bapa aku ke sana kerana semuanya tak betul. Falsafah hidupnya senang saja. Sondol, sondol. Sopan untuk pondan, si jantan mesti rogol. Banyak dara ditebuknya, banyak janda kena sapu. Di antaranya mak aku, yang mana satu taklah aku tahu. Aku tak pernah pergi sekolah, tapi aku ada ijazah. Aku dikenal ramai sebagai doktor haram jadah. Sekarang zaman pembangunan, aku sentiasa bangun. Betul-betul anak bapa merdeka menyamun. Pesan akhir bapa aku pegang teguh. Rogol adalah dosa, kecuali bila rakyat dirogol di pilihan raya. Jit, jit semut, siapa sakit naik atas. Jit, jit semut, siapa sakit naik atas. Aku rakyat biasa di negara pembangunan. Bukti kelemahan darah keturunan. Jika anak mata-mata kakinya leper dan anak kuli JKR otaknya lendir. Statusku di kelas bawah kerana bapa aku. Kerana bapa aku betul-betul benar-benar Melayu yang layu. Bapa aku punya isteri dan malangnya si anak. Isterinya emakku. Itu sebab aku tak tamak. Aku dilahirkan mengikut rukun agama dan negara. Akibatnya selalu ditipu tiap-tiap pemimpin bangsa. Aku berzikir, aku berdikari, aku mengundi. Tapi perutku tetap kosong di negara demokrasi. Sekarang aku dah sedar, mata aku dah celik. Aku dah jadi anak haram, semua orang aku nak cekik. Jit, jit semut, siapa sakit naik atas. Jit, jit semut, siapa sakit naik atas. So itu adalah puisi rentak haram jadah atau four prominent so and so masuk Melayu. So sajak seterusnya adalah sajak aku. Mesti korang akan tanya macam, aku like aku in Khairil Anwar kan? Saya akan kata yes. Ya, memang
sajak ni lebih kurang mirip dengan sajak aku, karya penyajak Indonesia Khairil Anwar, tapi gaya Saleh. So untuk anda semua, aku, kalau sampai waktuku kepada Tuhan akan aku merayu, yakin yang aku ini masa hidup dan mati Melayu dan Muslim sejati. Aku ni manusia beradab, terikat pula kepada segala tuntutan masyarakat. Kehidupan ini ku anggap satu cabaran untuk mencapai satu idaman yang disahkan oleh kaumku. Kerja senang sebagai kaki tangan kerajaan, sebuah rumah teres di Desa Jaya, lengkap dengan mesin basuh, TV dan seorang suri, sebiji proton saga yang dicuci tiap-tiap hari. Beretika kerja berdikari untuk bangsa, agama dan negara 8 jam sehari. Hari Minggu tak kira. Hari ini ku khaskan perbimbingan perdana dan TV sepanjang hari. Aku warga negara merdeka. Kemerdekaan negara, kemerdekaanku. Kebebasan kepadaku hanyalah satu beban. Apa pemimpin kata, aku ikut saja. Akal yang diberi Tuhan tak payah digunakan kecuali untuk cari makan. Syurga, dunia dan akhirat dijaminkan oleh sembayang 5 kali sehari, amanah saham RM50 sebulan, dan Dallas dan Dynasty seminggu 2 kali. Keraguan dan kerinduan jiwa jika ada, ku bawa berlari dari pejabat ke rumah, dari rumah ke pejabat, dari pejabat ke rumah, dari rumah ke pejabat, dari pejabat ke rumah, hingga hilang segala sanksi dalam bunyi lantang peti TV tiap-tiap malam hari. Sambil tenganga tengok TV, aku menjilat jari. Begitu sedap ayam Kentucky. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup begini 1000 tahun lagi. So itu adalah sajak aku, karya SBJ. Agak berbeza sikit dengan sajak aku, karya asal Khairil Anwar. Dia bukan soal plagiarism sebenarnya. So tapi saya rasa ya, itulah Saleh, itulah Gemulah Saleh. Dan untuk kali terakhir dalam video kali ini, saya kongsikan pada anda sajak Haram Scarum. Sajak ni saudara Amir Muhammad pernah baca ketika majlis peluncuran buku sajak-sajak Saleh di Toko Su hari tu 8 Oktober, dan dia kata ni adalah sajak kegemaran dia dalam sajak-sajak Saleh. So saya belanja sikit untuk anda sajak Haram Scarum. Haram Scarum. Drinking, gambling, lying, bribery, and all kinds of whoring too. All of them are perfectly okay, and to hog it all is not a taboo. All sins, of course, but nothing really. A trip to the Holy of Holies cannot fix for eternity. God blesses man's enterprise. But that's different. Untouchable. We are Muslims and terribly Malay. Some things are just unmentionable. The rest are okay if we pray. We'll go the whole hog if we must, to redeem our pride as a race. Like a giddy hare in a rut, we will halal everything to save that. It's hogwash what those swine say, that we Burmese mount piggyback
like a pack of boars hacking our way up the slippery slope of success. Our one dislikes we have to keep to preserve our identity. So long as we hate pigs and prey, we'll remain Muslim and terribly Malay. Jadi itulah sedikit sebanyak sajak-sajak salih yang saya boleh kongsikan pada anda. Semoga anda terhibur dengan bacaan sajak saya yang tak seberapa, dan semoga anda dapat berjaya menemukan buku ni. Anda harus dapatkan buku ni kerana cetakan yang terhad. Saya harap anda tidak terlepas peluang untuk dapatkannya. Jadi sampai di sini saja dulu. Saya Adhika Chef Live dengan ini signing off. Thank you and terima kasih dan salam sejahtera.